Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda ada plan untuk upgrade komponen PC anda ataupun maybe anda baru nak buat PC gaming kan, insyaAllah video ni akan membantu anda sebab saya akan kongsikan trend semasa harga komponen-komponen PC. Bukan sahaja prosesor, bukan sahaja graphic card, tapi termasuk dengan monitor, keyboard, mouse dan juga headset. By that, anda boleh buat judgement lah sama ada nak upgrade ataupun tidak. Anda bersama saya, Ashraf Jafri dalam channel YouTube Monaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey, first kali ni kita pergi kepada prosesor ataupun otak komputer kita. Prosesor ni kalau kita tengok harga dia pada 1 tahun yang lepas, kita bandingkan dengan sekarang, kita akan dapati ada sedikit penurunan lah. Kalau dulu kita nak beli Ryzen 5 5600, kita kena bayar lebih dari RM800 Malaysia. Tapi latest ni, kalau anda buka Shopee, anda boleh dapat sekitar RM600 Malaysia. Sama juga kalau kita cuba bandingkan harga pelancaran prosesor terbaru macam contoh Ryzen 7 7700X dengan harga pelancaran prosesor generasi sebelumnya, kita akan dapati yang harga dia lebih kurang sama sahaja. Satu benda yang anda kena take note ataupun anda kena aware kalau anda nak upgrade prosesor Ryzen, kalau sekarang anda pakai Ryzen 3600 atau anda sedang pakai Ryzen 5 5600, anda berhajat untuk upgrade ke Ryzen 7 7700. Anda kena tahu yang anda kena upgrade sekali dengan prosesor. Untuk makluman anda, prosesor Ryzen yang baru ni dia pakai soket yang berbeza compare dengan Ryzen sebelum ni. That's why anda kena upgrade sekali dengan motherboard. Untuk Intel pun dia punya harga tu lebih kurang sama, pattern yang sama. Katakan anda nak upgrade prosesor, yes, saya boleh bagi green light kepada anda. Anda tak akan rugi. Seterusnya tentang graphic card. Untuk graphic card ni dia macam tricky sikit tau. Kenapa? Sebab kalau kita tengok graphic card yang lama kan, grafik card yang lama ni dia punya harga mula-mula dilancarkan tu kita kata affordable lah. Tiba-tiba PKP. Bila PKP tu ataupun masa mining tengah menggila, harga dia pun gila. Lepas tu dia jatuh balik. Latest price untuk grafik card bagi saya gila murah lah. Kalau dulu kita nak beli GTX 1660 Super, kita kena bayar sampai RM1,600 Malaysia. Tapi latest ni bawah dari RM1,000 pun kita dah boleh jumpa. Bagi saya personally, kalau anda nak beli graphic card untuk main game dengan monitor 24 inci, Full HD, 144Hz refresh rate, high setting, GTA 5, Apex Legends dan sebagainya, saya sangat-sangat recommend anda beli GTX 1660 Super. Cuma, kenapa saya cakap tricky tadi? Yang latest ni, dia punya graphic card latest macam contoh RTX 4000 series, kalau kita bandingkan harga pelancaran RTX 4000 series dengan RTX 3000 series, harga dia $100 lagi mahal compare dengan yang sebelum ni. But still, kalau kita bandingkan harga RTX 4000 series sekarang dengan harga RTX 3000 series ketika mining dahulu, sekarang jauh lagi murah. Okey, kita pergi kepada komponen seterusnya iaitu motherboard. Untuk motherboard ni, saya perhatikan harga dia stable. Even ada sesetengah kedai jual buang harga untuk clear stock mereka. Kenapa berlaku isu clear stock? Sebab masa PKP baru-baru ni, bila satu-satu kedai dia nak beli prosesor, dia akan dipaksa bundle beli dengan motherboard tertentu. So, kenapa kedai tak paksa customer beli? Actually yes, kedai pun paksa customer beli, tapi dia tak rigid macam supplier tadi. Supplier dia memang tetapkan prosesor A kena bundle dengan motherboard B. Tapi kedai dia buat macam prosesor A, motherboard tu pilih je. Nak beli motherboard B pun boleh, motherboard C pun boleh, motherboard D pun boleh. Jadi motherboard yang tak laku ni berlaku longgokan dekat dia punya kedai. So yang inilah mereka sedang clear stock. Anda boleh beli je mana-mana motherboard. Anda jangan risau anda kena harga dia mahal dari harga biasa ke. InsyaAllah benda tu tak berlaku. Seterusnya tentang RAM. RAM ni pun harga dia stable lah. Kalau dulu 1 tahun yang lepas RAM DDR4 8GB kita boleh beli pada harga RM149 Malaysia. Latest pun sebenarnya kita boleh beli pada harga yang sama, or even ada kedai yang jual lagi murah RM129
RM29 pun insya-Allah boleh dapat kalau kita pandai cari. Tapi bila bercakap tentang RAM, macam tadi kan, kita ada motherboard baru untuk prosesor baru. So RAM pun sebenarnya dia ada modul yang baru iaitu DDR5. RAM DDR5 ni menarik sebab masa dia dilancarkan dulu harga dia RM1,000 Malaysia. Kita assume macam itulah. The same model sekarang pun sebenarnya harga dia RM1,000 Malaysia. Dia tak berlaku penurunan. Cuma sekarang dia banyak pilihan DDR5 yang jauh lagi murah. Sekarang kita boleh dapat pada harga RM300 Malaysia. Anda kena faham yang RM1,000 dulu harga dia masih lagi RM1,000. Cuma dia banyak pilihan yang murah-murah ni. Anda pilihlah. Anda nak beli yang mahal pun boleh, anda nak beli yang murah pun boleh. Yang murah ni tak semestinya tak bagus Dia punya speed pun laju, 4,800 mega transfer per second. Yang tu pun mata kita dah tak boleh catch up dah. Kita kena masuk dalam dunia Iron Man baru kita nampak perbezaan antara 4,800 mega transfer per second dengan 3,600 MHz So untuk RAM ni anda pilih sendiri. Yang paling saya rasa macam ini mind blown punya ialah SSD. SSD dalam masa 3 bulan ni harga dia turun dengan drastik. Saya tak tahu apa yang berlaku. Kalau dulu kita nak beli 256GB NVMe SSD kita kena bayar RM149 Malaysia, tapi sekarang kita boleh dapat pada harga 70. Yang ni bagi saya macam biasa-biasa sahaja lagi. Yang paling buat saya mind blown ialah external SSD. Walaupun kita bercakap tentang PC, internal PC dan sebagainya, tapi external SSD buat saya rasa macam gila lah. Dulu kita nak dapat external SSD 1TB kita kena bayar RM800 Malaysia guys. Tapi sekarang saya jumpa external SSD yang harga dia hanya RM219 Malaysia. So kalau anda ada plan nak beli external hard disk kan, saya rasa baik anda ketepikan external hard disk tu, fokus on external SSD. RM219 sama dengan external hard disk Seagate, sama dengan external hard disk WD. External hard disk paling murah setakat ni setahu saya ialah Toshiba dengan harga RM169 Malaysia. Kenapa ketepikan hard disk, fokus kepada SSD? Yang pertama dia punya speed laju, yang kedua durability dia tinggi, dia tahan lasak kalau nak dibandingkan dengan hard disk. That's why beli je external SSD 1TB. Saya letak link beli dalam ruangan description box below. Okey, seterusnya kita pergi ke cooler. Cooler ni pun saya tak nampak sebarang kenaikan ataupun penurunan. Yes, dia makin banyak pilihan, but still harga dia masih lagi sama dengan sebelum-sebelum ni. Power supply saya perasan ada sedikit kenaikan lah, tapi tak ketara sangat. Kalau dulu FSP 600W K series kita boleh dapat dalam RM189 Malaysia, latest ni harga dia dah jadi RM219 Malaysia. Itu yang standard punya. Yang latest ni ada ATX 3 ataupun PCIe 5 untuk RTX 4000 series. Harga untuk power supply yang baru ni sangat-sangat mahal buat masa ni. But kalau kita fikir balik, orang yang beli RTX 4000 series dia tak akan komplain dengan harga PSU PCIe 5 ni. Yalah, RTX 4000 series kot. Kalau dia tak mampu beli PSU PCIe 5, lemah gila kot. Okey, tentang casing pula, harga dia stable. Cuma sekarang kita ada banyak pilihan casing gaming budget yang kualiti dia hampir nak sama dah dengan yang high end punya. Macam contoh, sekarang kita boleh beli Techwear VXM dengan harga RM189 Malaysia. Techwear VXM ni dia memang kopi ori Lianli 011 Air Mini punya. So kalau anda nak kan Lianli 011 Air Mini design macam tu, dia punya bentuk, dia punya kualiti lebih kurang sama, anda boleh pilih Techwear VXM. Saya tak kata dia punya kualiti tu sama, tapi dia macam a good alternative kalau anda nak beli Lianli 011 Air Mini kopi ori. Okey, kita dah settle PC kan? Kita dah settle PC. Now kita bergerak ke monitor. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu kepada anda yang video ini dibawakan khas oleh MSI. Mereka baru sahaja hidupkan semula satu laptop gaming bajet terbaik mereka, iaitu MSI GF63 i5 GTX 1650. Laptop ni saya dah pernah review sebelum ni. 2 kali dah saya review laptop ni. 1 tahun yang lepas dan juga pada bulan yang lepas. So anda boleh tengok perbezaan dia punya performance macam mana. Basically MSI GF63 ni dia punya performance, anda boleh main Dota 2 high end, anda boleh main Apex Legend high end tanpa ada sebarang masalah. Design dia nampak garang, aksen hitam merah tu betul-betul naik. Harga RM2,899 Malaysia. Kalau anda berminat, anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Okey, sambung bab monitor. Monitor ni pun dia punya harga makin murah.
Dulu kalau kita nak dapatkan monitor 24 inci 144Hz refresh rate, harga dia mesti RM800 Malaysia. Tapi latest ni kita boleh dapat RM500 Malaysia. RM500 Malaysia, kita bukan sahaja boleh dapat 144Hz 24 inci Full HD, tapi kita dah dapat curve gaming monitor. Curve melengkung guys. Samsung yang harga dia dalam 569. Kalau promosi ada orang jual pada harga RM489 Malaysia. So, harga untuk monitor dia memang turun. Cuma monitor ni saya nak guna peluang ni untuk promote satu monitor yang saya gila-gila recommend, iaitu LG Ultragear 27 yang guna nano IPS. Lepas tu 144Hz refresh rate, 2K resolution. Dia datang dengan Ergo Stand. Saya tak pernah review yang Ergo Stand punya, tapi saya pernah review yang biasa punya. But dia punya performance, dia punya display quality memang sama lah. That's why saya recommend anda beli LG ni. Harga dia dalam RM169 Malaysia sahaja. Okey, seterusnya tentang keyboard. Keyboard ni harga dia jadi makin murah sebenarnya. Kalau kita tengok secara general, secara eagle eye, kita akan nampak yang sebenarnya harga keyboard ni dia jadi makin murah. Kalau dulu kita nak dapat keyboard yang high quality, kita kena bayar RM500 Malaysia, tapi sekarang kita boleh dapat satu keyboard yang gila powerful, macam contoh TechWare Phantom Plus Elite dengan harga RM359 sahaja. Kita dapat satu hot swappable keyboard, lepas tu switch yang dah pun di loop, ada stabilizer mode supaya tak berlaku rattling, lepas tu wireless RM359 Malaysia. Even kalau anda nak bawah dari RM200 Malaysia, anda boleh beli Royal Clash RK71 wireless dengan hot swappable dah. Memang mantap gila guys untuk keyboard. Untuk mouse pula, saya tak nampak lah sebarang penurunan harga. Kalau dulu kita nak beli wireless gaming mouse yang mantap, memang harga dia atas dari RM100 Malaysia. Fantech Venom ada harga RM59 Malaysia, tapi itu sahaja. Dalam masa setahun tak ada model baru yang keluar bawah dari RM100 Malaysia. Kebanyakannya atas dari RM100 Malaysia. Yang best ialah di antara RM200 hingga RM300 Malaysia, kita ada banyak pilihan wireless mouse yang power. Macam contoh Asus ROG Keris Wireless, harga dia dalam RM269 Malaysia. Ataupun kita boleh beli Pulsar X Lite, tak silap saya. Itu pun bawah dari RM300 Malaysia. Last sekali dari segi headset. Headset ni pun saya nampak yang dia makin mampu milik. Nak kata dia turun harga tu tak ada, tapi dia kita dapat satu headset yang kualiti dia mantap pada harga yang bajet. Macam contoh kita dapat Fantech, kita akan dapat Fantech Fusion, harga dia RM100 Malaysia, 7.1 dengan mic yang sangat-sangat padu. Ataupun kalau anda berminat untuk beli wireless gaming headset, anda boleh beli Empower Air Wireless yang harga dia RM199 Malaysia. Cuma headset ni dia tricky sikit sebab dia betul-betul bergantung kepada brand. Kalau Asus, kita tengok dia punya TUF H1 Wireless, dulu dia jual pada harga RM269 Malaysia. Latest saya cek, harga dia dah naik sampai RM319 Malaysia. Sama juga dengan HyperX. Dulu kita boleh dapat Stinger Core Wireless pada harga bawah RM200 Malaysia. Latest ni harga dia dah jadi lebih dari RM300 Malaysia, which is menjadikannya antara headset yang tak patut anda belilah, membazir. Kualiti yang di offer pada atas dari RM300 Malaysia memang tak berbaloi langsung. So, itu secara general lah kenaikan harga ataupun penurunan harga untuk setiap komponen PC. Katakan anda nak upgrade PC, apakah komponen-komponen yang patut anda buat dulu secara step by step? First kali saya akan upgrade saya punya graphic card dulu. Kita tak boleh nafikan yang memang ada game yang pakai prosesor, tapi kebanyakan game memang rely on graphic card. That's why graphic card adalah benda yang pertama saya akan upgrade. Yang kedua, saya akan tengok RAM. Kalau RAM tu 4GB, of course saya akan go for 8GB. Kalau 8GB, saya akan go for 16. 16 tu max kalau anda nak guna untuk main game. Lepas tu storage. Kalau anda masih lagi pakai 256GB punya storage, upgrade lah ke 1TB. Anda boleh dapat bawah dari RM300 Malaysia untuk SSD, bukan untuk hard disk. Lepas tu saya akan upgrade saya punya monitor. Saya upgrade saya punya monitor. Seterusnya barulah kita tengok keyboard, mouse dan juga headset. Lepas tu baru tengok cooler, power supply dan juga casing. Itu saya punya turutan lah. Tapi dia bergantung kepada spesifikasi PC anda sekarang. Apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.